Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan semua murid-murid berada dalam keadaan sehat untuk terus belajar bersama-sama dengan cikgu. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Kita masih lagi belajar dalam unit 12 iaitu Adat dijunjung, budaya disanjung. Dan tajuk kita pada hari ini ialah Seni Benang Emas yang terdapat dalam buku teks kamu pada halaman 80. Pastikan kamu terus bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat dahulu standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran pula 2.3.2 iaitu membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Manakala kriteria kejayaan pula, murid berjaya membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Baiklah, seperti yang cikgu telah terangkan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran tadi, kemahiran yang kita akan tekankan untuk tajuk kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Kamu boleh rujuk semula buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 80. Pada halaman tersebut, terdapat satu petikan yang bertajuk Seni Benang Emas, yang mana Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraf Kebangsaan. Di situ, mereka membaca maklumat berita di reruai seni tekad. Apakah maksud reruai pada petikan murid-murid? Untuk pengetahuan semua, reruai ialah kawasan terbuka dan terhad ataupun tempat mempamerkan atau mempromosikan produk atau perkhidmatan tertentu. Mari kita baca petikan berita tersebut pada paparan yang berikutnya. Sekarang, mari kita mulakan untuk aktiviti kita yang pertama, iaitu aktiviti membaca dengan gaya dan intonasi yang betul. Kita akan baca bersama-sama perenggan demi perenggan. Petikan berita ini mempunyai 4 perenggan. Kita akan baca perenggan pertama terlebih dahulu. Kuala Lumpur, 9 Mei, Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Kita ikuti paparan yang berikutnya. Kita teruskan pembacaan untuk perenggan yang kedua pula. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Pelbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara dalam kurungan AMN, Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar,
Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Perenggan ketiga. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Perenggan keempat, iaitu perenggan terakhir. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima tempahan tekad benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca petikan berita yang bertajuk Seni Benang Emas. Di sini cikgu berikan beberapa contoh produk sulaman seni tekad. Antaranya bantal, tudung saji, beg tangan, tepak sirih, kipas tangan, pakaian dan hiasan pelamin. Contoh-contoh ini biasa kita lihat pada majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan, istiadat raja-raja, pertabalan agung dan sebagainya. Cuba perhatikan pada gambar, sulaman yang menggunakan benang emas sangat tinggi nilainya dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Kamu juga boleh membaca semula petikan yang diberikan dengan gaya dan intonasi yang sesuai. Selain itu, cikgu juga telah menyediakan satu tugasan yang berkaitan dengan tajuk yang kita telah bincangkan dalam ruangan deskripsi. Kamu boleh cuba menjawab tugasan tersebut untuk mengetahui pemahaman kamu tentang petikan yang dibaca. Oleh itu, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih daripada cikgu untuk perhatian dan kerjasama yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.